Pada tanggal 15 hari bulan April 2023 di Surau Al-Furqan sejak pukul 6 petang tadi telah diadakan majlis khatam Al-Quran dan diikuti dengan majlis iftar perdana. Aktiviti yang murni sebegini adalah amat penting untuk merapatkan ukhuwah antara jemaah di kawasan Surau Al-Furqan. Jadi aktiviti sebegini diadakan setiap tahun di bulan Ramadan. Jadi bersama-sama dapat berkumpul bersama mesra, makan bersama berbuka puasa. Selepas tarawih, jemaah akan disajikan dengan tazkirah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Wan Nasaruddin. Program seterusnya pada jam 3.30 pagi, pihak Surau Al-Furqan akan mengadakan qiyamul lail bersama. Pihak surau juga menyediakan sahur selepas qiyamul lail selesai dijalankan. InsyaAllah. Dan juga pada pagi esok, awal pagi, kita akan adakan program qiyamul lail yang akan bermula pada jam 3.30 pagi. 3.30 pagi di sini, dan insyaAllah akan dipimpin oleh Imam Masjid Taman Sutera. Kita juga akan dipimpin oleh Imam Masjid Taman Sutera. Bermula 3.30 pagi di sini. InsyaAllah sahur disediakan. Diberi hadir ramai. Pada pagi esok, insyaAllah kita akan mula buka surau pada pukul surau terkunci pukul 9. Dan iktikaf malam ni pun boleh di surau sehingga ke qiyamul lail pada esok, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dia masih lagi beri peluang kepada kita untuk menikmati keseronokan melakukan ibadat di bulan Ramadan, dan kita masih lagi diberi peluang untuk melakukan satu-satunya amalan sunat yang hanya dilakukan dalam bulan Ramadan, yang kita panggil salatul tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengambil sedikit masa untuk mentadabbur beberapa ayat yang berkaitan dengan puasa sebagai satu senarai semak. Adakah kita telah buat apa yang disebut dalam ayat ini ataupun masih lagi belum, dan jika belum, insya-Allah kita masih lagi berpeluang. Dan sebelum tu saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya blok sikit gate depan tu. Tadi masuk motor penuh, saya masuk sikit gate tu, takut tuan-tuan keluar tengok kereta siapa ni kat gate dah. Kereta saya dah. Baik, malam ni insya-Allah kita tengok ayat 183 hingga ayat 187 dalam surah Al-Baqarah yang selalu dibaca oleh imam-imam kita apabila masuk Ramadan. Cuma malam ni kita tengok balik
dan saya akan mengambil masa yang tidak lama. Kalau nak ulas ayat ni, para ulama kita bincang panjang lebar, tapi kita ambil masa yang setakat seringkas mungkin yang kita mampu untuk kita tengok apa yang ada pada ayat ni. Baik. Dalam ayat 183, bila Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ia memberi satu isyarat bahawa Ramadan ini adalah bulan puasa. Apa sahaja yang kamu nak buat dalam bulan Ramadan, apa sahaja amal ibadat yang kamu nak buat dalam bulan Ramadan, kena ingat Ramadan ini adalah bulan puasa. Maka aim pertama kamu untuk memenuhi KPI Ramadan ini ialah dengan melakukan ibadat puasa. Itu maksud dia ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni puasa dengan takwa dalam bentuk yang berbeza. Dalam bentuk yang berbeza tu saya tak ulas panjang tuan-tuan dah, sebab itu perbincangan tafsir yang agak mendalam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So suasana ataupun bentuk perbincangan puasa dengan takwa ini berbeza. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah apabila masuk saja Ramadan, tidak terkecuali seorang pun di kalangan kamu ini daripada berpuasa. Semuanya kena berpuasa. Lelaki, perempuan, tua, muda, yang cukup syarat, yang cukup umur, wajib berpuasa. La'allakum tattaqun. Namun melalui proses puasa itu tidak semestinya takwa itu sama antara satu sama lain. Sekalipun takwa itu berbeza, ada yang takwa dia 50%, ada yang takwa dia 80%, ada yang takwa dia 90%, ada yang 100%. Namun kamu tetap melakukan ibadat puasa. Jangan beri alasan bila takwa kamu tu rendah, maka kamu tinggalkan puasa. Itu maksud dia dalam ayat 183. Baik, yang penting ialah ingat puasa, ingat Ramadan ini adalah bulan puasa. Sama ada kamu berpuasa 29 hari ataupun 30 hari. Baik. Ayat 184, bila Allah Subhanahu wa taala sebut ayyaman ma'dudat, ayat ni ialah ayat yang memerihalkan tentang rukhsah ataupun keringanan dalam agama kita, di mana bagi golongan tertentu yang berkeuzuran untuk melakukan satu-satu tuntutan agama berdasarkan standardnya yang asal, maka mereka diharuskan untuk berpindah dari standard yang asal kepada peringkat yang kedua, yang kita panggil rukhsah atau keringanan syarak. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit atau orang yang bermusafir, maka dia hendaklah ganti pada hari-hari selepasnya. Dari segi fiqh, sehari kita tinggal puasa Ramadan, maka seharilah kita ganti di luar Ramadan. Dan sepanjang umur hidup kita, sampai bila-bila sekalipun, kita tidak boleh ganti Ramadan yang terlepas ini di dalam Ramadan yang lain. Oleh kerana kita tak boleh ganti Ramadan yang terlepas yang kita tinggal ni dalam Ramadan yang lain, maka kita kena ingat satu pesanan yang pernah diberi oleh Nabi SAW dalam riwayat Salman al-Farisi. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu pernah cerita satu hadis yang panjang berkaitan dengan tazkirah Rasulullah di akhir Sya'ban ataupun di awal Ramadan. Ayuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr syahrun ja'ala Allahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'a man taqarraba fihi bi khislatin min al-khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwa wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Baik. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut man taqarraba fihi bi khislatin min al-khairi, sesiapa yang melakukan satu-satu amalan sunat dalam bulan Ramadan, kana kaman ada faridatan fi ma siwa, dari segi fadilatnya seperti dia buat amalan wajib dalam bulan yang lain. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Sesiapa yang buat amalan wajib dalam bulan Ramadan, tadi amalan sunat, amalan wajib dalam bulan Ramadan, dari segi fadilatnya seolah-olah dia buat 70 amalan wajib dalam bulan yang lain. Cuma kita kena ingat, sesuatu amalan yang bersifat fadilah ini, ia tidak boleh menampung amalan wajib. Maksudnya ialah bila kita buat satu amalan wajib dalam bulan Ramadan, fadilahnya
70 amalan wajib dalam bulan yang lain. Kita solat isyak dalam bulan Ramadan, fadilatnya seolah-olah solat 70 kali isyak dalam bulan yang lain. Kita pun kalau macam tu, aku pun dalam bulan Ramadan, sebelah bulan lagi aku tak buat dah. Tak solat dah maghrib isyak. Sebab apa? Dah puluh dah merangkumi dah dapat dah. Sekurang-kurangnya 70 kali isyak dalam bulan yang lain, kan? Bukan begitu kan? Perkiraan dia. Namun kita kena faham, bila sebut fadilat dalam agama kita, ia tidak boleh menggantikan benda yang wajib. Nah, dari segi pahalanya begitu. Tapi bila kita buat begitu, alasan kita tak apalah, lepas ni aku tak solat, tak apa dah, tak boleh. Kerana ia tidak boleh, dia tidak menyebabkan sesuatu amalan wajib itu terluput disebabkan kita buat fadilat yang banyak. Baik. Yang penting, berdasarkan pada hadis tadi, menunjukkan kalau kita sakit ataupun kita bermusafir, ataupun dalam kitab fiqh disebut beberapa keadaan lagi, seperti wanita yang mengandung, ibu yang menyusu, orang yang kerja buruh kasar, yang terlampau teruk kerjanya, maka mereka diharuskan berbuka di siang hari Ramadan dengan syarat mereka mengganti pada hari yang lain. Tetapi berdasarkan pada hadis ini, ia memberi satu isyarat bahawa kalau kamu boleh bertahan, kamu demam sikit atau kamu bermusafir jarak contohnya 100 km, yang kita bawa kereta pun lebih kurang mungkin setengah jam sahaja 100 km kalau highway. Jadi takkanlah dalam jarak yang begitu dekat kita ambil peluang nak berbuka puasa. Tapi kalau kita buka puasa pun, memang jarak musafir itu diharuskan berbuka puasa. Yang penting ialah kita pilih kita nak yang mana. Kenapa? Sehari kita tinggal puasa Ramadan, kita nak ganti seumur hidup kita dari segi fadilatnya, memang kita tak mampu. Kita tak dapat dah fadilat Ramadan yang kita tinggal itu. Sebab tu, rebutlah peluang Ramadan sebaik mungkin. Pastikan kesihatan kita berada di tahap yang optimum. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa sehingga sempurna. Baik. Dalam ayat 185, bila Allah Subhanahu wa taala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak beri isyarat pada kita. Selain daripada kamu ingat Ramadan ini, ingat puasa, ingatlah Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Baik. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut 3 keadaan Al-Quran. Pertama, hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinati minal huda, dan penjelasan kepada petunjuk tadi, wal furqan, dan pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Baik. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW yang kita baca di bulan Ramadan ini, sepatutnya kita lalui 2 proses. Proses yang pertama kita panggil tilawatul Quran, dan proses yang kedua kita panggil tadarus Al-Quran. Membaca dan bertadarus, 2 benda yang berbeza. Orang yang buat 2 benda inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam banyak hadis sahih dia, nazalat alihimus sakinah wa hafat alihimul malaika wa syadhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Pertama, dia akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah, dia akan dapat sakinah, ketenangan jiwa. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, hanya ada beberapa situasi yang diceritakan oleh Allah dan baginda SAW tentang orang yang memperoleh sakinah. Salah satunya ialah orang yang membaca Al-Quran serta saling bertadarus sesama mereka. Pertama, dia akan dapat sakinah. Nazalat alihimus sakinah wa hafat alihimul malaikah, dan dia akan dikelilingi oleh malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mendoakan kebaikannya. Beruntaian malaikat ini, dalam semua riwayat disebut malaikat ni beruntaian dari langit sampailah ke bumi di tempat orang itu berada. Yang kedua, yang ketiga, wa ghasyatumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rahmat yang banyak. Benda yang kita tak boleh jual beli, bahkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata kita masuk syurga bukan kerana ibadat kita banyak, tapi disebabkan ibadat itu menyebabkan kita memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut nama mereka di kalangan para malaikatnya di langit. Baik. Oleh kerana mereka ini akan memperoleh 4 keadaan ini, maka apa beza di antara tilawah dengan tadarus? Tilawah ialah semata-mata membaca. Tadarus ialah saling berdiskus. Diskus tentang isi Al-Quran. Bila kita buat halaqah Quran, kita baca Al-Quran, itu dipanggil halaqah tilawatil Quran. Tadarusnya ketika mana? Tadarusnya sekurang-kurangnya selepas pada halaqah tu ketua kumpulan ulas sikit 1 atau 2 ayat, ataupun paling tidak kita terjemahkan 1-2 ayat untuk mengambil pengajaran daripadanya, maka kita akan dapat pahala tadarus tadi.
Jadi maksudnya kita jangan baca saja biar ada tanda. Sebab apa? Al-Quran ni ia menjadi petunjuk. Petunjuk ni kita boleh dapat melalui pembacaan, kita boleh dapat dengan kita mendengar sahaja. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan banyak lagi ayat Quran yang kita tak faham pun dalam bulan Ramadan ni kita pulun baca. Sejak daripada kita pandai baca Quran sampai ke hari ini, kita baca Quran berkali-kali, ulang berkali-kali, tak faham juga ayat tu tapi kita tetap baca. Kalau dalam bahasa sekarang ni, Al-Quran tu boleh dikatakan kitab purba dah sebab 1400 tahun. Maksudnya ialah kita tak baca daripada sebab 1400 tahun, tapi tidak, Al-Quran ini tetap relevan start daripada zaman Nabi sampai ke hari kiamat. Ini keistimewaan Al-Quran. Sebab tu dengan baca, dengan mendengar bacaan, paling tidak dengan melihat ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapat petunjuk. Dan pembacaan serta tadarus Al-Quran itu juga membuka peluang kepada kita untuk kita memahami bayinat, penerangan-penerangan tentang petunjuk tadi. Bila kita tahu isi Al-Quran, kita tahu Al-Quran yang cerita tentang apa, maka ketika itu kita dapat pilih yang mana betul, yang mana salah, yang mana benar, yang mana tidak. Itu yang disebut sebagai Al-Furqan. Sebab tu Ramadan ini dalam ayat tadi memberi isyarat bahawasanya Ramadan ini bukan hanya bulan memperbanyakkan ibadat. Ramadan bukan bulan beribadat. Ramadan adalah bulan memperbanyakkan ibadat. Beza. Bukan maksudnya lepas Ramadan ni kita tinggal dari ibadat kita, tidak. Sebab tu para ulama kata Ramadan ini ialah bulan memperbanyakkan ibadat. Selain daripada bulan memperbanyakkan ibadat, Ramadan juga adalah bulan kita meningkatkan ilmu pengetahuan. Ramadan inilah kita nak semak balik solat kita, nak semak balik bacaan Al-Quran kita, nak semak balik banyak amalan kita. Kita solat selama ni betul atau tidak? Cukup ke tidak 13 rukun dalam masyarakat kita? Kita solat selama ini cukup kita buat atau tidak amalan-amalan sunnah? Ataupun kita lebih banyak buat benda yang makruh dalam solat? Masyarakat sekarang ni, kerana sikap mereka nak tunjuk mereka terbuka, kadang-kadang tindakan dalam solat tu perlakuan-perlakuan yang menampakkan bahawasanya mereka ni tidak mendalam dalam ilmu mereka. Contohnya mudah. Sampai sekarang kita tak boleh selesai masalah penuhkan saf. Banyak lagi tempat kalau kita pergi, saf ni masing-masing bertahan supaya dia tidak bergerak daripada tempat dia tu, walaupun ada ruang yang agak besar di sebelah dia, tapi dia tidak nak berpindah. Sedangkan memenuhkan saf dan membetulkan saf itu adalah satu tuntutan yang sangat ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh ukur kalau kita betul-betul semak baca solat kita ni, sudah pasti setiap tahun kita akan tengok saf kita ni akan saya tak kata surau ni lah, sebab saya datang sini ni ini tahun yang ke-22 tuan-tuan Saya bujang lagi sampailah dapat anak 6 dah. Besar dah anak. Tahun 2002. Tapi saya nak sebut kita masih lagi sampai ke hari ni tak dapat orang kata tak dapat menghayati konsep betulkan sah tu pun masih lagi tak dapat menghayati. Sebab tu tuan-tuan, saya nak pesan sekali lagi dalam bulan Ramadan ni, kalau jumpa sah yang kosong, naik ke depan. 2-3 hari lepas saya pergi ke beberapa bos luar, saya tengok keadaan itu, dan bila kita tegur, dia sarah kita balik. Tapi nasib baik saya pakai ni, jadi mereka tak kenal saja kan. Saya kata, abang ni salah ni. Dia pun cakap, awak belajar mana? Saya pun belajar dulu gini. Tak apa dah, saya tegur je. Baik. Satu. Yang kedua, dalam ayat 185 ni, ayat ini bukan sahaja bercerita tentang Al-Quran, tetapi ayat ini bercerita tentang Idul Fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Satu-satunya ayat yang bercerita tentang Idul Fitri. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan Ramadan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir di atas segala hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Maksudnya ialah sambutan Idul Fitri ini, kita nak buat apa saja sambutan Idul Fitri. Kita nak buat 1001 macam kek, 1001 macam kuih dengan warna yang berbeza walaupun satu rasa saja. Contohnya kita boleh buat, tetapi jangan lupa hidupkanlah Idul Fitri ini dengan bertakbir. Ini adalah syiar yang makin hilang dalam masyarakat kita. Dulu-dulu masyarakat kita kalau masuk saja malam raya ni, mana-mana pun kita boleh dengar takbir. Sampai di setengah tempat tu masih lagi buat takbir berarak dari rumah ke rumah bagus juga. Kadang-kadang kita buat benda tu boleh memperkenalkan kita hubungkan ukhuwah sesama jiran. Tetapi sekarang ni benda tu dah makin hilang. Kita sibuk dengan buat benda lain. Kita nak buat amalan sunat, dan ketika sambut Idul Fitri malam hari raya boleh. Nak solat tahajud boleh, nak solat solat tasbih boleh, buat apa boleh. Tapi takbir
takbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebagai tanda kamu bersyukur kerana kamu menyambut Idul Fitri ini ialah dengan kamu bertakbir. Sebab tu rebutlah peluang ini kerana takbir Idul Fitri ini sangat singkat. Bermula dari tenggelam matahari pada hari yang terakhir sampai imam naik mimbar. Sangat singkat masa dia. Dan kita hanya ada 3 waktu solat sahaja, waktu maghrib, waktu isyak dan waktu subuh sahaja. Zuhur pada hari raya tu kita dah takbir dah. Itu Idul Fitri. Beza dengan Idul Adha. Jadi peluang yang begitu singkat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mention secara terus dalam ayat ni sebagai tanda kamu bersyukur menyambut Idul Fitri ini ialah dengan bertakbir. Jadi kita faham atau para ulama kita faham bahawa takbir ini adalah syiar sambutan Idul Fitri. Jadi kita kena buat balik benda tu, bertakbirlah setiap masa dalam, biar orang kata biar esoknya hilang suara. Bertanya kenapa? Sebab habis masa terlalu banyak bertakbir pada malam hari raya. Dan ini satu benda yang kita nak buat benda lain boleh buat, tak ada masalah. Tetapi jangan tinggalkan bertakbir ni sebab itu adalah tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam ayat 186 bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ni beri satu isyarat pada kita. Pertama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah umat yang berdoa dalam bulan Ramadan, ataupun dalam bahasa yang lain, ingat Ramadan ini adalah bulan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini beri satu isyarat apabila di akhir ayat idza da'an. Akhir ayat ini ada perkataan idza da'an, memberi maksud bahawasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat yang tidak akan melepaskan peluang sampai bila-bila sahaja bila masuk Ramadan mereka akan tetap berdoa. Dan dalam hadis Salman tadi, di hujung hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 4 perkara yang perlu kita beri perhatian. Nabi kata fastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyakkanlah melakukan 4 perkara. Khaslataini turdina bihima rabbakum. 2 benda di mana bila kamu buat Tuhan kamu suka pada kamu, redha pada kamu. Perkataan redha dalam Quran ni Allah Ta'ala guna dalam keadaan tertentu sahaja dan lebih banyak merujuk kepada para sahabat. Kalau dalam Quran lebih banyak merujuk kepada para sahabat, tetapi dalam hadis ni Nabi sebut secara direct orang yang melakukan 2 perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala redha pada dia. Pertama tas'al fa syahadatu an la ilaha illallah, banyakkan bersyahadat yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, yang kita sebut la ilaha illallah, wa tastaghfiruna, dan yang kedua memperbanyakkan beristighfar. 2 benda ni bila kita buat dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala akan redha. Wa amal khaslatani latana la ghina bikum anhuma, dan ada 2 benda lagi kamu tidak boleh biarkan Ramadan berlalu tanpa kamu buat, kerana memang kamu sangat perlu pada 2 benda ni. Apa dia? Tas'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuuna bihi minan nar. Minta syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan minta jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. 4 benda. Minta syurga dan minta jauh daripada neraka ni, kalau kita perasan imam-imam kita selalu baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta keredaan dan kami minta syurga dengan Engkau. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami minta jauh daripada kemurkaan dan daripada neraka Engkau. Dari mana datangnya doa ni? Daripada hadis tadilah. Daripada hadis tas'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuuna bihi minan nar. Jangan terpengaruh dengan dakwaan setengah orang dia kata segan nak minta syurga. Minta syurga kerana kita ni banyak melakukan dosa. Itu bukan maqam kita, tuan-tuan. Itu adalah maqam salafus salih, itu adalah maqam awliya, bukan maqam kita. Kerana sebahagian daripada masyarakat kita terpengaruh dengan syair yang pernah disebut oleh Abu Nuwas. Abu Nuwas ni nama dia Hasan bin Hani. Terkenal lah, kami yang belajar ni memang kami kenal Hasan bin Hani ni. Siapa dia? Dia kata ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim, kan kita biasa dengar. Dalam apa ni syair tersebut dia cerita tentang dia ni seolah tak layak untuk dapat syurga. Betul. Tapi Nabi pesan pada kita minta syurga dan minta jauh daripada neraka. Jadi Ramadan kita kena ambil peluang untuk kita buat 4 perkara tadi. Syahadat, istighfar, minta syurga dan minta jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Aisyah radhiyallahu anha tambah satu lagi dalam satu hadis tentang Lailatul Qadar, bila Aisyah tanya ya Rasulullah ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri fama aqulu atau fama af'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata qul Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Itu doa Lailatul Qadar. Dan doa Lailatul Qadar ni macam yang kita pernah sebut dulu-dulu, jangan hanya sebut ia di akhir Ramadan. Sekarang ini kita dah akhir Ramadan, tak mengapa tuan-tuan.
tarikh 25 ni ada sejarah dia sebenarnya. Kerana mengikut pendapat yang paling kuat menyatakan Lailatul Qadar yang pertama berlaku dalam hidup Nabi SAW ialah pada 24 Ramadan semalam. Nah, Ustaz ambil mana cerita ni? Tanya kami memang lah. Cerita Lailatul Qadar pertama Nabi SAW jumpa pada menurut pengiraan yang lebih tepat tentang tarikh Rasulullah SAW ataupun tarikh Rasulullah timur wahyu ialah pada 24 Ramadan. Tapi Lailatul Qadar ini harus berlaku di awal, harus berlaku di pertengahan dan harus berlaku di akhir, sebagaimana harus berlaku pada malam yang genap. Harus juga, walaupun dalam banyak hadis Nabi SAW pesan supaya cari pada malam-malam yang ganjil, tetapi jangan abaikan malam yang genap. Baik. Jadi 5 doa tadi, 5 amalan tadi kita kena pulun dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka ini mendapat petunjuk, ataupun dalam bahasa yang mudah begini, kalau kamu betul-betul cerdik dalam bulan Ramadan, maka rebutlah peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana la'allahum yarshudun itu juga memberi maksud yang berbeza. Kalau kamu buat, kamu cerdik. Kalau kamu tak buat, memang kamu confirm kamu bodoh. Itu maksudnya. Jadi, kalau orang kata pada kita kamu bodoh, kita marah. Tapi cuba bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu bodoh sebab kamu tak berdoa pada aku dalam bulan Ramadan. Kalau tak sedar lagi, maksudnya hati kita memang betul-betul keras. Sebab tu ambil peluang yang masih lagi berbaki ni, berdoa, khususnya di saat kita nak berbuka puasa. Li saimi da'watun mustajabah, ataupun li saimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, dia ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada antara waktu yang sangat mustajab doa ialah sekitar ataupun hampir ketika kita berbuka puasa. Sebab tu dekat-dekat nak buka puasa, jangan duduk kalut lagi. Jangan duduk kalut lagi nak buat air, jangan duduk kalut lagi nak buat tu nak buat ni. Mengapa? Kerana itu adalah waktu yang sangat mustajab berdoa. Ambillah masa sekitar 10 minit hingga 15 minit sebelum daripada kita berbuka puasa. Itulah yang menjadi sandaran mengapa surau-surau dekat-dekat nak buka puasa dia buat tahlil. Okay, buat tahlil itu sebab budaya masyarakat kita, tapi sebenarnya menghimpun masyarakat untuk mengambil peluang mustajab berdoa ketika itu. Nah, jadi masa masih lagi ada dan kita masih lagi berpeluang untuk kita buat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat 186 tadi ialah ingat Ramadan, ingat doa. Ramadan ini adalah bulan berdoa. Dan ayat 187 yang biasanya menjadi ayat terakhir dalam penceritaan Ramadan ini ialah ayat uhilla lakum lailatas siyam. Ayat dipanjang dan saya nak ambil 1-2 poin saja yang ada dalam ayat ini. Poin yang pertama yang saya nak sebut ialah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ada perkataan akif. Perkataan akif maksudnya iktikaf. Dalam beberapa ayat dan dalam hadis Nabi SAW biasanya i'tikaf disebut dengan i'takafa, sebagaimana hadis Sayyidina Ali dia sebut hatta idza jaa al-ashr al-awakhir, apabila tiba 10 akhir shadda al-mi'zara wa i'takafa wa ahya al-lail. Baginda SAW meninggalkan isteri baginda di rumah, baginda pergi ke masjid, baginda beriktikaf dan baginda menghidupkan malam. Tetapi dalam ayat ni tidak digunakan perkataan i'takafa ataupun tidak digunakan perkataan wal mu'takifin sebagaimana dalam ayat yang lain. Digunakan akif. Apa maksud dia? Maksud ialah kalau kamu datang ke masjid dalam bulan Ramadan, kamu i'tikaf, kamu duduk saja, kamu tidur, kamu tak baca Quran, kamu tak berzikir, kamu tak salat sunat pun kamu dah dapat pahala. Sebetulnya kalau kamu buat ibadat. Kamu datang saja, bersandar tepi dinding, kamu tidur. Selepas solat Isyak, kamu bersandar tepi dinding, niat jika kamu tidur sampailah dekat-dekat nak subuh, kamu masuk, kamu bangun, bersahur, kemudian solat subuh, sama lagi iktikaf, tidur pula sampailah zuhur. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebab tu perkataan tu datang dengan akif, tidak datang dengan mu'takif. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu. Yang kedua, perkataan i'tikaf ataupun akif dalam ayat ini bagi satu isyarat betapa rapatnya hubungan i'tikaf dengan puasa. Dan kita
Di waktu lain kita sibuk dengan kerja, tak mengapa. Teruskanlah bekerja itu, yang penting jangan tinggalkan amalan-amalan agama ataupun tuntutan-tuntutan yang wajib. Tetapi dalam bulan Ramadan kena ada sedikit masa untuk kamu iktikaf. Kerana iktikaflah adalah cara yang terbaik untuk kamu mendapat Lailatul Qadar. Sebab tu dalam hadis Sayyidina Ali tadi disebut Nabi iktikaf pada 10 akhir. Dalam Quran ni, selepas pada kamu puasa, selepas pada kamu duduk sibukkan diri dengan baca Quran, selepas kamu duduk sibukkan diri dengan berdoa, maka penghujung ayatnya ataupun cerita tentang Ramadan ini cerita tentang iktikaf. Kerana disitulah kata kamu, pecutan terakhir kamu untuk kamu mendapat kebaikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang difahami oleh para ulama lebih baik daripada 1000 bulan itu. Tidak hanya bermaksud 1000 bulan, boleh jadi 2000, boleh jadi 3000, bilangan berapa wallahu alam. Yang penting ia lebih daripada 1000 bulan. Sebab tu ambil masa. Kita sibuk macam mana sekalipun, di akhir Ramadan ni kena iktikaf juga walaupun sekejap pun tak apa, ambil masa. Ambil peluang sekejap. Kalau kita sibuk dengan kerja, 11 bulan kita sibuk dengan kerja, maka ini adalah the best bulan. Sepatutnya kita berikan sedikit peluang kepada Ramadan ini untuk kita beriktikaf dalamnya. Nah, baik. Itu poin yang pertama tentang iktikaf. Poin yang kedua yang saya nak sebut ialah dalam ayat ini disebut wakulu washrabu. Ramadan ini ialah kita meninggalkan makanan halal. Ramadan ialah bulan kita meninggalkan makanan dan minuman yang halal di siang hari Ramadan kerana kita patuh pada perintah Allah Ta'ala. Maka sebagai suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba dia beri kita makan. Wakulu washrabu, makanlah, minumlah bermula daripada tergelam matahari sampailah kepada terbit fajar. Kamu makanlah sebanyak mana kamu nak makan, kamu makanlah sebanyak mana yang kamu larang. Yang penting wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad thumma atimmu siyam ila al-lail. Kemudian esok sambung balik puasa. Tak kisah, makanlah. Yang penting esok sambung balik puasa. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita patuh kepada perintahnya meninggalkan makanan dan minuman yang haram di siang hari Ramadan. Itu ayat 187 yang biasanya menjadi penutup kepada ayat Ramadan. Malam ni sebagai penutup tazkirah saya nak sebut ayat 188 yang sebenarnya menjadi kunci kepada madrasah Ramadan. Ayat 188 iaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil. Surah ni surah Al-Baqarah dah, tuan-tuan dah. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil. Wa tudlu biha ila al-hukam, termasuklah kamu beri rasuah kepada para hakim. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, supaya dia membenarkan kamu makan harta orang lain secara batil sedangkan kamu tahu itu adalah kesalahan. Ini adalah madrasah Ramadan. Selama sebulan kita berlatih tinggal makanan yang haram, makanan yang halal di siang hari Ramadan, minuman yang halal di siang hari Ramadan, kerana kita patuh pada perintah Allah Ta'ala. Kita kena sedar dalam kehidupan kita ada benda, ada makanan yang haram kita ambil sampai bila-bila, bukan sahaja di siang hari Ramadan, tetapi malam pun kita tak ambil cukup, iaitu makan harta orang lain. Dalam ayat ini disebut makan rasuah. Makan rasuah, makan harta anak yatim, makan harta yang dirampas, makan harta yang diperoleh secara penipuan, harta yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam bahasa yang mudah, bukan harta milik kita. Sebab harta milik kita ni kita boleh peroleh dengan banyak benda, dengan banyak cara, dengan diberi hadiah, dengan diberi sedekah, dengan orang kata dengan melalui puasa-puasa tertentu kita boleh dapat harta tersebut. Tetapi banyak harta yang kita tak boleh makan. Aku suruh kamu berlatih tinggal benda yang halal di siang hari Ramadan ni, takkan kamu tak boleh tinggal benda yang haram. Benda yang halal kamu boleh tinggal, benda yang haram kamu tak boleh tinggal. Jadi kamu berlatih selama sebulan tinggal benda yang halal ni, supaya ia menjadi satu persediaan kepada kamu untuk kamu tinggal benda yang haram ni. Benda yang haram ni tak sah kata siang hari Ramadan. Sepanjang umur kamu, siang, malam, tak kira masa mana sekalipun kamu tak disentuh sampai bila-bila. Haram bagi kamu sentuh. Jadi orang yang dia sanggup, dia bermujahadah meninggalkan benda yang halal di siang hari Ramadan, makan minum yang halal itu dia tinggal di siang hari Ramadan, dalam masa yang sama dia ambil benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu perbuatan yang tidak munasabah. Berlatih tinggal benda halal, tiba-tiba dalam masa yang sama duk pulun makan benda yang haram.
Sebab tu madrasah Ramadan ini ia berakhir pada ayat 188. Kamu berlatih dalam bulan puasa ni untuk kamu tinggal benda yang halal ini, supaya kamu sedar dalam hidup kamu ada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu tidak boleh ambil sampai bila-bila. Jadi kalau kita tinggal benda yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal di siang hari Ramadan kerana kita patuh pada alasan kita patuh pada perintah Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan dapat pahala. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita masih lagi tetap mengambil benda yang haram, maka penghayatan Ramadan itu hanya ke laut, dia tidak akan sampai ke mana-mana. Dan tahun depan kita akan ulang benda yang sama, tahun sebelum kita akan ulang mana-mana. Mengapa disebut persoalan makan dan minum? Kerana persoalan makan dan minum ini ia akan menjadi darah daging kita. Kullu lahmi nabata min harami fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menjadi bahan bakar neraka. Jika penghayatan Ramadan kita sampai ke situ, insya-Allah kita tergolong dalam golongan orang yang akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan perjalanan kita untuk mendapat Lailatul Qadar ini lebih terbuka luas. Tuan-tuan, kita tak tahu walaupun tanda Lailatul Qadar ni macam mana sekalipun, tanda yang hampir sama saja bermula pada awal Ramadan sampailah ke hari ini, tanda yang hampir sama saja. Jadi kita rebus malam-malam Ramadan ini ataupun sepanjang Ramadan ini dengan melakukan ibadat, insya-Allah. Walaupun kita tak tahu malam tu malam Lailatul Qadar, kita tetap akan memperoleh malam Lailatul Qadar. Jadi untuk kita tidak terlepas peluang mengambil kebaikan Lailatul Qadar ini, maka hendaklah kita sentiasa memperbanyakkan berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan baki Ramadan ini kita dapat buat yang terbaik, teruskanlah dengan amalan ibadat kita, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan mendapat peluang al-firdaus al-a'la atau syurga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu